Tengok tu, banyak burung datang tu. Go, 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 go. Dapat Go. Go, pergi Memang sana. dia kesian lah. Dia lari, lepas tu dia penat kaki datang balik makan dia. Yelah, dia ada apa pintu dan sebagainya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ni ditugaskan sebagai jaga untuk jaga pintu. Kemudian bila mana Abu Musa al-Asy'ari sedang jaga pintu, datang seseorang ketuk pintu. Abu Musa buka, dia tengok Sayyidina Abu Bakar. Abu Musa pergi tanya Nabi. Nabi kata benarkan dia masuk dan khabarkan berita gembira kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa Sayyidina Abu Bakar ini akan masuk syurga. Abu Bakar datang duduk sebelah kiri Nabi. Kemudian Abu Musa pergi balik dekat depan pintu. Kemudian orang yang kedua datang. Datang siapa? Iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab datang. Nabi pun kata juga khabarkan berita gembira kepada Sayyidina Umar bahawa Sayyidina Umar ini akan masuk syurga. Sayyidina Umar datang, dia duduk sebelah kanan Nabi SAW. Kemudian datang ketukan yang ketiga. Itu siapa? Itu Sayyidina Uthman bin Affan. Bila mana Sayyidina Uthman bin Affan masuk, Nabi kata bagi tahu kepada Sayyidina Uthman, benarkan dia masuk dan katakan kepada dia akan masuk ke dalam syurga kerana musibah dan juga fitnah yang akan menimpa kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Dan pada waktu tersebut Sayyidina Uthman bin Affan mengatakan Allahul Musta'an. Itu sedikit satu perkataan, iaitu sesungguhnya kepada Allah kita meminta pertolongan, yang diambil daripada surah Yusuf pada ayat yang ke-18, yang mana Allah sebut fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Sesungguhnya kesabaran itu adalah sesuatu yang sangat cantik, sesuatu yang sangat istimewa, dan kepada Allah kita meminta segala pertolongan daripada apa yang diperkatakan. Itu apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman masuk, dia duduk di hadapan Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Jadi daripada situ kita dapat tengok Sayyidina Uthman tak duduk di sebelah kiri dan kanan Nabi, tapi berada di hadapan Nabi SAW. Sebab tu di dalam Raudah, Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar disemadikan di sebelah baginda Nabi SAW, tetapi Sayyidina Uthman berada di perkuburan Baqi', sedikit berjauhan daripada Nabi dan juga para sahabat yang berdua tu. Sebab apa? Dalam peristiwa tersebut juga dah menunjukkan bahawa Sayyidina Uthman ni akan berjauhan sedikit daripada sahabat Nabi berdua dan juga Sayyidina dan juga Rasulullah SAW. Dan telaga tersebut juga digelar sebagai telaga khatam ataupun telaga cincin. Dan kerana apa? Kerana Nabi SAW semasa hayat baginda akan memakai cincin yang ada tulis Muhammad Rasulullah dekat cincin tersebut. Dan cincin tersebut diwarisi daripada Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Uthman. Dan pada tahun ke-6 pemerintahan Sayyidina Uthman, cincin tersebut jatuh ke dalam telaga tadi. Selama 3 hari 3 malam Sayyidina Uthman cari cincin tersebut, tapi tak jumpa-jumpa. Dan daripada waktu itulah musibah dan juga fitnah mula berlaku kepada Sayyidina Uthman dan juga kepada dunia Islam.
Sebab apa? Sebagaimana yang dibagi tahu kepada Nabi SAW oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Uthman tadi, yang mana Nabi kata Sayyidina Uthman ni dia akan masuk syurga kerana musibah dan juga fitnah yang akan menimpa dia. Dan daripada tahun tu fitnah mula terkena kepada orang-orang Islam, yang mana bermula pada Sayyidina Uthman, dia mati dibunuh. Sayyidina Ali mati dibunuh. Kemudian pada zaman pemerintahan seterusnya, Aisyah bergaduh dengan Muawiyah dan sebagainya. Mula berlaku fitnah kepada dunia Islam sehinggalah sampai ke hari ini. Bermula daripada situ. Baik, itu adalah kisah yang berlaku di Telaga Aris ataupun Telaga Khatam. Itu Telaga Cincin. Dan yang bernama Kulsum bin Hadam. Jadi di situlah tempat di mana Nabi SAW bermalam selama 4 hari 3 malam. Dalam masa yang sama Nabi mendirikan Masjid Quba. 4 hari 3 malam Nabi mendirikan Masjid Quba. Nabi ulang alik daripada Masjid Quba, Rumah Kulsum. Dan masa Nabi nak mula-mula sampai di Rumah Kulsum tu, orang tak kenal mana satu Nabi, mana satu Sayyidina Abu Bakar. Bukan macam sekarang. Kalau sekarang kita search je, dah keluar muka Facebook, Instagram, TikTok, macam-macam. Tapi zaman dulu tak ada. Jadi mereka tak kenal mana satu Nabi, mana satu Sayyidina Abu Bakar. Jadi apa yang Nabi buat? Bila mana Nabi sampai daripada peristiwa hijrah, Nabi sampai dekat kawasan Rumah Kulsum tu, Nabi duduk dekat kawasan tersebut dan Sayyidina Abu Bakar datang memayungi Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar ambil kain dan payung Nabi SAW, kerana pada waktu tersebut matahari sedang terpacak. Jadi kena dengan tubuh Nabi, Abu Bakar ambil payung Nabi SAW. Jadi pada ketika itulah orang-orang Madinah mereka kenal bahawa yang duduk itu adalah Nabi SAW dan yang memayungi itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan di situ dibuat ada satu masjid, nama dia Masjid Mustazan. Masjid Mustazan ni bermaksud masjid yang memayungi, sempena daripada peristiwa yang berlaku tersebut. Nah, Rumah Kulsum juga ada dekat situ. Dan ada satu telaga dekat kawasan yang sama juga. Telaga tersebut nama dia adalah Telaga Izik. Yang mana air dia tu kalau kita minum akan rasa payau. Kalau siapa yang pernah datang umrah sebelum tahun 2000 ataupun awal tahun 2000, kalau air Zam-Zam pada waktu tersebut kita minum, kita akan rasa payau. Tapi kalau kita minum air Zam-Zam sekarang, kita tak rasa apa-apa. Betul. Sebagaimana kita minum dekat Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi tu ada air Zam-Zam. Yang dalam tong tu adalah air Zam-Zam. Yang dekat luar tu bukan air Zam-Zam, tu adalah air pahit. Yang dekat dalam tong yang coklat tu adalah air Zam-Zam. Jadi kalau kita minum tu, kita tak rasa apa-apa. Tapi kebanyakan telaga yang berada dekat bumi Madinah, kalau kita minum, dia akan rasa payau. Dan insyaAllah esok kita akan berkesempatan untuk minum air daripada Telaga Ghors. Bukan esok, hari Sabtu. Sebab apa? Hari Jumaat tidak ada program ziarah. Kita akan buat pada hari Sabtu insyaAllah pada waktu pagi. So, okay, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2,
Cha. Going, bye. No pets. Satu, dua, tiga, senyum. Satu, dua, tiga, senyum. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, senyum. Satu, dua, tiga, senyum. Keluarga Kahfi baru sampai. Orang ambil gambar. Satu, dua, tiga, Ya, ya, ya. senyum.
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة jalan ke medan Uhud. Jadi dekat Uhud nanti kita akan tengok ada satu tempat yang mana Nabi arahkan kepada Abdullah bin Jubair. Nabi kata, kamu naik dekat atas bukit ni dan jadi benteng utama bagi umat Islam. Nabi arahkan seramai 50 tentera untuk menjadi tentera pemanah di atas bukit pemanah. Jauh lagi. Dekat bukit pemanah tu Nabi arahkan 50 barisan tentera untuk berada dekat atas bukit pemanah. Apa yang Nabi arahkan kepada mereka? Nabi kata, tak ada syek. Retin apa semua tak ada lagi. Jadi mereka akan silau. Sebab itulah Nabi pilih Jabal Rumah sebagai benteng utama. Sebab apa? Untuk mengaburi tentera musyrikin Mekah. Bila mana mereka datang, mereka tak nampak tentera pemanah berada dekat atas sana. Jadi sebab itulah pusingan yang pertama, mereka terpaksa berundur. Tapi akibat daripada mereka langgar arahan Nabi SAW, maka tentera musyrikin pusing balik. Daripada mereka dah berundur ke sana, mereka datang balik, mereka pusing Jabal Rumah daripada belakang. Jadi mulalah bertempiaran tentera muslimin. Dan bila mana Nabi dah luka tadi, Nabi dah luka tadi, topi besi dah masuk ke pipi Nabi SAW, maka Talhah datang untuk menyelamatkan baginda Nabi SAW. Talhah datang, Talhah tarik Nabi pergi ke satu tempat yang bernama Al-Maharis. Al-Maharis ni berada dekat mana? Di kawasan Bukit Uhud. Esok insya-Allah kita akan pergi. Dan di situlah tempat di mana Nabi direhatkan. Bila mana Nabi direhatkan dekat sana, maka terdengar orang musyrikin Mekah, mereka berteriak bahawa mereka mengatakan bahawa Nabi telah wafat. Sedangkan orang yang mereka nampak itu bukan Nabi SAW, tapi apa yang mereka nampak itu adalah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang sangat kacak, yang mana pakaian dia pada hari Uhud tersebut bukan pakaian mewah, tapi pakaian tersebut bila mana nak tutup muka dia, menampakkan kaki dia. Bila mana nak tutup kaki dia, menampakkan muka dia. Itu adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair. Tapi orang musyrikin Mekah, sebab apa? Sebagaimana yang saya bagi tahu, orang zaman dulu mereka tak kenal mana satu Nabi, mana satu sahabat. Mereka tak kenal. Jadi bila mana mereka tengok Mus'ab bin Umair, sebab apa mereka tengok? Sebab apa? Mereka sering kali dengar Nabi dia adalah seorang yang sangat kacak. Mus'ab bin Umair, wajah dia menyerupai, mirip-mirip dengan Nabi SAW. Sebab itulah bila mana mereka tengok Mus'ab bin Umair gugur syahid di medan Uhud, mereka mengatakan bahawa Muhammad telah mati. Mereka kata Nabi telah wafat. Dan bila mana Sayyidina Umar dengar perkataan tersebut, Sayyidina Umar ni dia tak boleh, dia sangat garang. Bila mana dia dengar perkataan tersebut, dia kata, celakalah kamu wahai orang musyrikin. Ketahuilah bahawa Muhammad belum mati, Muhammad belum wafat. Aku menyaksikan bahawa Muhammad itu masih hidup. Bila mana mereka mendengar perkataan tersebut, mereka kata, tak, aku dah nampak Nabi telah mati, aku sendiri yang tikam Muhammad. Dia kata dia sendiri yang tikam Muhammad. Karena Sayyidina Umar kata tak, dia orang Arab ni, walaupun mereka berperang, perang mulut memang tak boleh lagi daripada zaman dulu lagi. Sebab itulah Sayyidina Umar dia bertengkar dengan Abu Sufyan. Dia bertengkar mulut. Dia kata tak, Nabi belum wafat. Yang ni kata Nabi dah wafat. Dan akhirnya bila mana Nabi dengar perkataan tersebut, Nabi mengatakan bahawa pertama sekali insya-Allah kita akan bagi salam kepada
penduduk syuhada Uhud. Bila mana saya bagi salam semua boleh ikut, tapi tak boleh ikut kuat-kuat ya. Slow-slow. Okey. Okay, baik. Assalamualaikum. Ya Sayyidina Hamzah. Ya Sayyidina Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Ammi Rasulillah. Ya Ammi Rasulillah. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Sayyidina Mus'ab bin Umair. Ya Sayyidina. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum. Sayyidina Hamzah. Ya Sayyidina Hamzah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Dara Ya Daro Qaumil Mu'minin. Qaumil Mu'minin. Wa inna Wa inna insyaallah insyaallah kum lahiqun. bikum lahiqun. Antum salafuna Antum wa salam. nahnu bil akhir. Yaghfir lana Yaghfir lana wa lakum. wa lakum. Baik. Setelah kita dah bagi salam kepada penduduk syuhada Uhud. Jadi dekat belakang, dekat depan kita ni ada 70 orang syuhada Uhud. Dan yang masyhur adalah siapa? Antaranya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu adalah bapa saudara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Sayyidina Mus'ab bin Umair dan yang ketiga adalah Sayyidina Hamzah. Baik. Sayyidina Hamzah ni umur dia dengan Nabi beza hanya 3 tahun. Walaupun dia adalah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beza umur adalah hanya 3 tahun sahaja. Jadi kita bayangkan Nabi dan juga Sayyidina Hamzah pernah menjadi saudara susuan. Nabi dan juga Sayyidina Hamzah ada ibu susuan yang sama, iaitu siapa? Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni menyusukan Sayyidina Hamzah, juga menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Halimatus Sa'diyah. Jadi mereka adalah saudara susuan. Jadi bila mana saudara susuan, mereka beza umur tak banyak. Jadi Nabi dan juga Sayyidina Hamzah ni adalah sangat rapat. Sebab itulah bila mana Sayyidina Hamzah gugur syahid di medan Uhud, Nabi solatkan jenazah Sayyidina Hamzah sebanyak 70 kali. Allah. Kenapa 70 kali? Setiap kali seorang jenazah sahabat disolatkan jenazah, Nabi letakkan Sayyidina Hamzah. Nabi tukar dengan sahabat yang lain, Nabi letakkan lagi Sayyidina Hamzah. Solat jenazah yang lain, Nabi letakkan lagi Sayyidina Hamzah di tempat yang sama. 70 kali Nabi solatkan jenazah Sayyidina Hamzah. Dan menunjukkan betapa cintanya Nabi SAW kepada Sayyidina Hamzah. Orang yang bunuh Sayyidina Hamzah, nama dia adalah Wahsy. Dia ambil tombak, dia tikam dada Sayyidina Hamzah sehingga Sayyidina Hamzah gugur syahid di medan Uhud. Dan Sayyidina Wahsy ni, bila mana Nabi pergi ke Mekah, Nabi buka kota Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, semua yang ada pada ketika itu mereka masuk Islam, termasuklah dengan Sayyidina Wahsy itu sendiri. Tapi apa yang berlaku kepada Sayyidina Wahsy? Bila mana Nabi jumpa dia, bila mana dia jumpa Nabi, Nabi tak boleh tengok dia. Bila mana dia datang dekat Nabi, Nabi akan berpaling muka Nabi daripada Sayyidina Wahsy. Sehingga dia tanya, "Ya Rasulullah, adakah Islam aku ni tidak diterima? Adakah aku ni tidak diampunkan dosa aku yang mana aku telah bunuh pakcik engkau?" Nabi kata, "Tak. Islam kamu diterima, dosa kamu telah diampunkan, tapi aku adalah seorang manusia. Aku ada hati dan juga perasaan. Bila mana aku tengok engkau, wahai Wahsy, aku akan teringat akan kepada pakcik aku, iaitu Sayyidina Hamzah." Dan Nabi pesan kepada Sayyidina Wahsy, "Ya Wahsy, selagi mana aku masih bernyawa, jangan engkau tunjukkan muka engkau di hadapan aku." Dan sehinggalah Nabi wafat, Sayyidina Wahsy tak pernah tengok Nabi SAW. Begitu maksudnya betapa cintanya Nabi kepada Sayyidina Hamzah, Nabi tak boleh tengok Sayyidina Wahsy. Paling tinggi. Nah, jadi kita dah dapat tengok bukit Uhud, bukit yang mencintai Nabi SAW. Jadi ini juga merupakan salah satu yang akan berada di syurga pada hari akhirat kelak. Ada 5 perkara, ingat lagi 5 perkara tersebut. Yang pertama adalah apa dia? Kurma Ajwa, Raudah, Bukit Uhud. Telaga Ghars, kemudian perkuburan. Bakit? 5 perkara tersebut yang akan berada di syurga pada hari akhirat. Okey, baik, jadi mudah kita dah tengok macam mana Uhud. Tentera musyrikin dia datang daripada sebelah sana. Dia kalau datang sebelah sana, mereka akan silau. Ini adalah Bukit Uhud. Hai, mak. Tepi.
Kan tak aiskrim vanilla. Ada vanilla, vanilla coklat. Berapa? RM5. Al buat apa tu? Ray, buat apa tu? Kotor Ray, kotor. Yang cup yang Tak nak, tak nak. untuk kali kelima. Ray, Yang Rania makan tu. kotor nanti tangan Ray kotor tu. Bekas orang ludah tu. Iu. Kat mana? Iu. Oh. Tak sebenarnya kata yang dekat sini kan sedap. Dua kata lah, tak tahulah kan. Yang agak cik asli sini. Ni kat mana?